dan wartawan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad Aizuddin bin Kamaruzaman, kerana sudi bersama-sama dengan Gemenur Iman dalam kuliah duha hari ini dengan kitab Ensiklopedia Perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga bersama-sama yang dikasihi para pencinta ilmu, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang telah bersedia digegemi daripada subuh tadi. Alhamdulillah, terima kasih kepada tim pengurusan Gemenur Iman yang dipimpin oleh Pengerusi Hajah Rosniati binti Mansur. Jadi bagi memberkati kuliah kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membacakan umul kitab yang akan dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz untuk kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat, para sadiqin, para syuhada, alim ulama, guru-guru kita, ahli keluarga kita serta muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke rahmatullah. Isiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga dengan istiqamahnya kita duduk dalam halaqah ilmu ini, Allah kurniakan kefahaman, Allah kurniakan keberkatan, Allah kurniakan kerahmatan dan kebaikan. Tanpa membuang masa lagi, jom kita berperang bersama Ustaz. Tafadhal mashkura Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada pagi ini saban minggu untuk bercerita tentang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga dengan cerita baginda Nabi ni membawa kita lebih mengenali baginda, mencintai baginda, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita syafaat daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik. Ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita hari ini akan sambung lagi buku Ensiklopedia Perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita berada di penghujung dah sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dah berada di penghujung. Dan sebenarnya apabila selesainya peperangan Hunain dan juga peperangan Taif, hanya tinggal lagi satu sahaja peperangan yang Nabi hadir. Selepas tu tak ada dah. Ni antara peperangan yang kedua terakhir di dalam hayat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas ni perang yang terakhir adalah perang Tabuk. Dia ada beberapa siri peperangan lagi, namun siri-siri peperangan tu semuanya adalah dalam bentuk syariah yang dipimpin dalam kalangan para sahabat baginda Nabi SAW. Daripada perang Hunain nak ke perang daripada perang Hunain, perang Taif, nak sampai ke peperangan Tabuk tu, dia ada lebih kurang sekitar 10 peperangan. Tetapi semuanya itu adalah syariah, melainkan satu saja perang yang Nabi hadir, iaitu perang Tabuk. Maksudnya bila kita dah selesai dah bincang tentang perang Hunain dan perang Taif, kita tahu dan kita maklum ni adalah penghujung dah kepada peperangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sekadar kita buat sedikit ulang kaji je lah, nak test je. Setelah ibu-ibu dah mengikuti mungkin dalam setahun lebih ataupun 2 tahun mungkin, saya pun tak ingatlah kita start baca buku ensiklopedia ni setahun ataupun 2 tahun ni, kita dah sampai ke penghujung ni. Berapa banyak perang yang Nabi hadir? Rasa-rasalah ataupun ibu-ibu mungkin baca detail berapa banyak perang yang Nabi hadir. Kita maklum semua yang kita baca ni kita dah masuk 72 perang dah. Okay? Sampai perang Taif tu 72 perang. Daripada semua ni, tak semua kita tahu yang Nabi hadir kan. Kebanyakannya adalah syariah yang dipimpin oleh sahabat. Tapi arahan daripada Nabi lah. Berapa yang ibu-ibu pernah kira yang peperangan yang Nabi SAW hadir dan menjadi ketua panglima perang?
Berapa Tak banyak? silap saya 5. Yang saya pernah baca, saya kira kalau tak silap lah Ustaz. Ya Allah, minta maaf kalau salah. Okey. Yang ni 7 Ustaz. ya silakan. 7 Ustaz, 7. 7. Okey. Betul lah yang ni memang dah kira ni. 7. Kak Azrina kata 5. Lagi? 7. 7. Confirm Betul? Aduh. Okey. Peperangan baginda Nabi SAW. Kalau betul-betul ibu-ibu kira, dia adalah sebanyak 27 perang. Masya Allah, 27 tu semua Nabi pimpin Ustaz. Ya, semua je Nabi Masya Allah, pimpin. nampak Okey. sangat sini. Perang yang pertama sekali apa? Yang Nabi hadir. Perang yang pertama sekali. Ni sekadar lah. Ni ulang kaji kan. Barulah kita faham sebenarnya. Ni bacaan yang lebih detail lah. Sebab sebelum ni kita dah baca sekali jalan. Okay, kita dah tahu dah dia punya tu. Cuma mungkin ada pengajian kedua ataupun ibu-ibu Tak. akan bersama dengan asatiza yang lain. Tak, baru nak Betul. cakap. Macam kena repeat je sebab saya tu sebenarnya di pertengahan dah Ustaz. Saya follow kitab Ustaz ni. Oh ya. Tapi Okey. saya sendiri lah tak baca betul kan. Okay, tak apa. Okey je Kak Zina. Nanti tak apa, nanti boleh repeat lagi. Mungkin dengan asatiza yang lain kan yang lebih detail lagi. Okey. Sekarang ni perang yang pertama yang Nabi hadir perang apa? Saja je nak tanya. Al-Abwa kot Ustaz. Perang apa? Al-Abwa. Betul. Perang yang pertama yang Nabi hadir adalah perang Al-Abwa ataupun dikenali sebagai perang Wuddan. Al-Abwa tu nama daerah, Wuddan tu nama kampung dia. Perang kampung Wuddan di Al-Abwa. Itu perang yang pertama Nabi hadir. Sekitar perang yang keempat. Perang yang keempat tahun yang kedua Hijrah pada bulan Safar. Itu pertama kali Nabi hadir dalam sirah peperangan Nabi SAW. Perang akhir sekali perang Tabuk. betul. Perang Tabuk. Tadi dah bagi jawapannya tadi. Perang yang terakhir adalah perang Tabuk. Okey. Jadi itu sekadar lah. Banyak lagi benda yang kita boleh keluarkan sebagai kita kata ulang kaji lah. Mungkin ibu-ibu pun boleh buat kuis-kuis kepada anak-anak cucu-cucu kan. Dia tengok Didi and Friends je kan. Jadi kita buat kuis untuk anak-anak. Bagilah hadiah sikit kan. Okey. Baik, itu antaranya. InsyaAllah kalau ada rezeki, kesempatan, umur panjang, bolehlah kita ulangi lagi. Tapi kalau ada pengulangan selepas ni, bukan selepas ni lah, maksudnya mungkin akan datang. Pengulangannya insyaAllah lebih detail lagi lah. Ada banyak benda. Yang kita bincang ni, kita tak bincang detail tentang setiap sahabat-sahabat. Kenapa Nabi SAW lantik sekian sahabat ni jadi pemangku Nabi di kota Madinah. Mesti ada sebab. Yang itu benda yang penting. Tapi saya tak detailkan sangat sebab kita mengharapkan yang pengajian sekarang ni adalah sekadar maklumat sahaja. Ibu-ibu nampak gambaran secara flow dia. Kalau cerita tu mungkin kita ingat lupa tapi kita pernah dengar. Itu sahaja. Tapi akan datang untuk pengulangan kali kedua, kali ketiga, dia lebih untuk mengukuhkan lah. Itu sahajalah saya punya matlamat dan saya nampak macam tu lah. Kalau nak bagi banyak-banyak nanti, takut terlalu perlahan lah penyampaian kita. Okey, tak apa. Ala kulihal, kita dah berhenti dekat sini dah. Dan kita akan masuk tahun yang ke-9 Hijrah. Tahun yang ke-9 ni dikenali sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Okey, tahun delegasi. Yang ini ya Allah Ta'ala sebut sayadkhuluna fi dinillahi afwajah. Manusia yang masuk ke dalam agama Allah ni dalam keadaan berbondong-bondong, dalam keadaan berkumpulan-kumpulan. Satu kabilah, satu kampung, dia datang ke Madinah dan beriman kepada baginda Nabi SAW. Dan dalam tempoh tu juga Nabi SAW pun ada hantar sahabat keluar daripada Madinah untuk mengutip jizyah, cukai-cukai kepada mereka-mereka yang duduk di bawah naungan kerajaan Islam pada waktu itulah. Dia ada tempoh dia. Ni adalah tempoh yang tak berlaku perang, melainkan ada beberapa syariah yang berlaku pada tempoh tersebut. Last sekali nanti barulah berlakunya perang Tabuk. Tapi ibu-ibu insya-Allah nanti selepas habis kita baca buku ni, saya akan bawa ibu-ibu baca satu lagi kitab, tapi kitab ni terlalu panjang, tapi tak apa, seronok untuk kita baca, iaitu kitab namanya Qasasul Anbiya. Kisah-kisah para nabi daripada riwayat yang sahih yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibnu Kathir.
Ni kitab ni pun ada terjemahan dah. Okay, kita akan baca daripada Adam sampailah ke baginda Nabi SAW. Kita akan faham yang mana kisah-kisah para anbiya ni akan dihimpunkan daripada Al-Quran cerita-ceritanya. Jadi ada cerita yang para anbiya ni sedikit saja dalam Quran. Maka Ibnu Katsir pun bawa sedikit je riwayat. Tapi kita akan nampak dia macam satu susunan puzzle. Daripada Adam sampailah ke baginda Nabi SAW ni dia ada puzzle-puzzle dia. Kita kalau dapat gambaran asas cerita para Nabi ni, insya-Allah kita akan fahamlah apa yang berlaku pada waktu sekarang. Secara asasnya, bukanlah nak kata detail tapi secara asasnya kita boleh faham. Sebab sejarah ni ataupun sirah ni dia adalah repetition. Dia hanya pengulangan. Nak berjaya ikut macam orang dahulu, nak gagal pun kena ikut juga macam orang dahulu. Kita mengulangilah, ambil pengajaran dan teladan daripada kisah. Kita ada buku tadi Ustaz? Qasasul Anbiya. Nanti Ustaz hantar gambar boleh? Okey, nanti saya hantar gambar. Ada kitabnya kat sini. Baik, Alhamdulillah. Last sekali nanti saya tunjuk. Nanti ingatkan saya sebelum kita berakhir nanti saya tunjuk kitab tu. Mungkinlah ibu-ibu boleh apa awal kan. Sebelum kita habiskan kitab ni, nanti dah masuk kitab baru. Semua orang dah ada kitab dah, senang kan. Okey. Baik, kita tengok sambungan lagi. 217, muka surat 217. Masjid bersejarah. Yang ni sebelum kita berakhir tahun yang ke-8 Hijrah ni. Kita tengok lokasi-lokasi sejarah yang terlibat di dalam Perang Hunain dan juga Perang Taif. Okey, Masjid Ji'ranah. Ada yang sebut Masjid Ja'ranah. Ada sebut Masjid Ji'ranah. Tapi sebutan yang selalu saya dengar lah orang tempatan sebut Masjid Ji'ranah. Ji'ranah. Macam-macam lain tak apalah. Yang penting faham, tak salah masjid cukup dah. Okey. Baik, Masjid Ji'ranah, di lokasi masjid inilah baginda Nabi SAW berhenti dan membahagikan tawanan dan harta ghanimah perang Hunain. Okey. Tempat yang Nabi SAW kumpulkan harta-harta rampasan perang tu dengan musuh. Maksudnya harta daripada musuh iaitu tentera Hawazin yang kalah dalam peperangan. Harta mereka tu Nabi ambil dan letakkan di sinilah. Dan Nabi SAW jadikan juga tempat masjid ni sebagai tempat miqat, berniat ihram umrah. Okey. Sebab itu Masjid Ji'ranah ni salah satu daripada tempat miqat bagi orang Mekah. Maksudnya dia duduk Mekah. Okey, kemudian dia nak niat miqat dekat mana? Salah satunya selain daripada Tan'im adalah di Ji'ranah. Okey, salah satunya ada Hudaibiyah, kita maklum kan? Ada Hudaibiyah, ada Ji'ranah, ada Tan'im. Ni antara lokasi miqat bagi orang Mekah. Okey, bukan orang luar. Orang luar miqatnya lain. Ni bagi orang Mekah, ni tempat miqat dia. Dia ada banyak lagi miqat, tapi ini antara miqat yang masyhur, yang popular lah, yang berhampiran dengan kota Mekah. Okey, ibu-ibu ingat pergi Masjid Ji'ranah ni, masjidnya kecil sahaja, ada dua. Satu, di situlah berlakunya tempat dikumpulkan harta ghanimah dalam perang Hunain. Yang keduanya, di situlah Nabi, daripada Nabi dah bagi-bagi harta rampasan ni, kemudian Nabi dan para sahabat dah masuk balik kota Mekah, Nabi maklumkan mereka masuk tu dengan berniat ihram untuk buat umrah. Maka di situlah ditanda sebagai kawasan miqat. Okey. Di Ji'ranah, tentera muslimin telah tinggal selama 10 hari. Namun Nabi SAW enggan mengagihkannya terlebih dahulu kerana baginda berharap dan menunggu orang Hawazin yang telah bertaubat datang menyusulnya. Ini kita dah bincanglah minggu lalu. Nabi membahagikan harta rampasan tu sangat perlahan. Maksudnya sedikit-sedikit. Nabi tak bagi terus. Nabi bagi sedikit-sedikit. Alasannya adalah sebab baginda Nabi SAW masih lagi meletakkan harapan daripada kalangan musuh. Mungkin ada yang bertaubat dan akan bertemu dengan baginda Nabi SAW. Kalau ada yang bertaubat dan kembali pada Nabi, pastinya Nabi akan pulangkan semula harta-harta rampasan tu kepada mereka. Tapi sayangnya tidak ada orang yang kembali bertaubat dan kembali kepada baginda Nabi SAW. Sayanglah. Sedangkan Nabi SAW tunggu untuk dipulangkan harta-harta tersebut. Akhirnya setelah harta tersebut dibahagikan dalam kalangan muslimin, barulah datang beberapa utusan Hawazin kepada Rasulullah. Rasulullah SAW meminta mereka memilih sama ada ingin membebaskan tawanan atau mengembalikan harta
mereka memilih pembebasan tawanan. Maka Rasulullah pun membebaskan tawanan Hawazin dengan lembut dan baik. Ini menunjukkan mereka dapat bilangan tawanan tu ramai kan. Bilangan tawanan perang tu ramai. Tawanan-tawanan perang ni mereka akan dijadikan sebagai hamba. Okay, jadi bila ada wakil daripada Hawazin, tentera musuh ni yang bertaubat, jumpa dengan Nabi SAW, Nabi tawarkan nak dibebaskan harta, nak dipulangkan harta ke ataupun nak dibebaskan tawanan ni. Sudah tentulah pembebasan tawanan tu lebih penting daripada ahli keluarga kita jadi hamba. Lebih baiklah kita dapat tawanan dan keluarga kita tu dibebaskan. Jadinya mereka request pada Nabi supaya dibebaskanlah tawanan. Nabi setuju. Nabi bebaskan dengan cara yang baik dan diikuti oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat tengok Nabi bebaskan tawanan, mereka pun bebas. Tidak ada yang diperhambakan. Okey, Ji'rana merupakan sebuah perkampungan di Wadi Sarif. Jaraknya lebih kurang 24 km daripada timur laut Masjidil Haram. Dahulunya Ji'rana terkenal dengan keistimewaan rasa air telaganya. Okey, kemudian Masjid Al-Ku. Masjid Al-Ku ni dekat mana Ibu? Masjid Al-Ku ni. Masjid Ji'rana kita tahu dah. Dia dekat apa ni? First time saya dengar Masjid Al-Ku ni. Oh iya ke? Ya. Masjid Al-Ku kat mana? Rasa-rasa. Di Mekah juga ke? Di Mekah. Tapi spesifik lagi. Masya Allah, kat mana? Masjid Al-Ku ni dia berada di Taif. Masya Allah. Kalau pergi Taif ni kita akan nampak Masjid Al-Ku ni, iaitu dia berhampiran dengan Masjid Ad-Das. Ada satu kebun, tak tahulah mungkin ada travel ataupun mutawif ni dia tak singgah. Tapi ada juga yang saya pernah tengok singgah. Saya pernah jumpa diorang ni dekat Masjid Ad-Das. Dia lepas ibu-ibu pergi Masjid Abdullah bin Abbas, yang masjid, kalau kita sampai Taif je mesti akan pergi Masjid Abdullah bin Abbas. Yang tu saya pergi, betul. Kan, dia akan singgah. Kemudian daripada Masjid Abdullah bin Abbas tu, dia akan lalu satu jalan selepas roundabout tu. Dia akan bagi tahu lah, mungkin ada bagi tahu, ada ataupun ada yang tak bagi tahu. Dia kata dalamnya ada satu Masjid Ad-Das. Masjid Ad-Das tu dia di dalam satu kebun lah. Di situ tempat baginda Nabi SAW dipujuk oleh Ad-Das ni. Diberikan makan. Itu cerita panjang, kita tak bincang lah. Jadi ditandakan dengan satu masjid namanya Masjid Ad-Das. Sempena nama ada seorang hamba yang kerjanya sebagai pekebun. Pemiliknya dua orang tu adalah orang Quraisy. Tapi dia punya hamba dia ni namanya Ad-Das. Dia ni datang daripada satu kampung namanya namanya Ninawa. Ad-Das ni datang daripada satu kampung namanya Ninawa. Nabi SAW bila ditawarkan anggur tu oleh Ad-Das, Nabi nak ambil dan Nabi baca bismillah. Nabi kata bismillah. Nabi nak makan ni. Bila Ad-Das nampak, Ad-Das kata, saya tak pernah dengarlah ucapan ni diucapkan oleh orang Mekah ke, tak diucapkan oleh orang Taif ke, saya tak pernah dengar. Nabi bila dengar macam tu, Nabi tanya, kamu ni daripada mana pula? Ni Nabi tak jawab. Nabi tanya, kamu daripada mana pula? Lalu kata Ad-Das, aku ni daripada Ninawa ataupun Nainawa. Kata Nabi SAW, oh saya ada saudara dekat Ninawa. Siapa? Iaitu Yunus bin Matta. Bila Nabi sebut macam tu, terkejutlah Ad-Das ni sebab Nabi boleh sebut nama Yunus bin Matta. Tak ada orang kenal Yunus ni. Melainkan dia Rasul lah sebab kampung jauh kan. Jadinya bila dengar je Nabi ni kata itu saudara dia Yunus bin Matta, teruslah Ad-Das ni dia cium baginda Nabi SAW. Dia cium daripada dahi Nabi sampailah muka, tangan semua dia cium lah. Dan Ad-Das ni dia akhirnya dia beriman kepada Allah dan juga Rasul. Okay, beriman pada Allah dan Rasul. Jadi mengenangkan peristiwa tu di tempat tu, dibina satu masjid namanya Ad-Das. Tak jauh daripada Masjid Ad-Das ni, ada satu lagi masjid namanya Masjid Al-Ku. Ini masjid ni lah. Ni tempat yang mana baginda Nabi SAW berteduh setelah dibaling batu. Okay, Nabi SAW ni dibaling batu, luka-luka pada tubuh baginda Nabi SAW tu, Nabi bersandar dekat satu tempat ni. Tempat yang Nabi bersandar tu, maka dibina satu masjid namanya Masjid Al-Ku. Cumanya para ulama sejarah tak berani nak kata itu adalah tempat yang pasti. Nak kata betul-betul inilah tempatnya, susah.
Para sahabat, para ulama sejarah susah nak katakan macam tu. Sebab tidak ada bukti-bukti yang nyatalah, melainkan hanya sekadar cerita-cerita daripada orang tempatan sahaja. Okay, itu Masjid Al-Quq. Rampiran dengan Masjid Al-Quq ada satu lagi masjid namanya Masjid Qanturah. Ini banyak masjid lah, banyak sejarah yang dekat ada di Taif. Okey, baik, kita tengok sikit. Masjid Al-Quq, tempat yang dikatakan Rasulullah berhenti bermunajat dan berdoa kali pertama. Didirikan sebuah masjid. Sebab itu saya tulis dikatakan, sebab tak ada satu riwayat yang mengatakan sahih. Itulah tempat yang Nabi SAW duduk setelah dikejar di baling batu berdarah-darah oleh Bani Sakif, iaitu orang Taif. Okay, ini cerita Masjid Quq ni, cerita dia bukan masa dalam perang Taif. Dia cerita masa Nabi SAW datang dengan Zaid bin Harisah. Selepas kewafatan Khadijah tu kan Nabi ada dakwah ke Taif kan. Nabi dihalau, itu peristiwa masa tu. Okay, ini bukan peristiwa masa perang Taif. Okey, nama tersebut diberi kerana Rasulullah bermunajat dalam keadaan siku baginda luka-luka. Masjid ini sudah tidak digunakan lagi dan tiada nas ataupun bukti yang jelas menunjukkan kesahihan tempat ini. Tempat masjid ini dikatakan paling hampir atau tepat kedudukannya dan diceritakan oleh penduduk tempatan secara turun-temurun kerana ia merupakan kawasan yang tidak jauh daripada Bustan Al-Thaqif. Tempat Nabi bertemu dengan pembesar kaumnya dahulu. Pembesar Bani Thaqif lah, ataupun pembesar yang memerintah di bumi Taif. Bumi Taif ni, dia sebenarnya adalah kawasan Mekah. Taif ni kawasan Mekah. Sebab tu kalau kita baca Quran, Taif ni disebut sebagai qaryah. Disebut sebagai kampung, kampung Taif. Dan dia duduk di bawah negeri Mekah. Kita nak satu pengajar kita dapatlah. Baginda Nabi SAW ni, dia tak pernah tinggalkan kota Mekah, melainkan baginda Nabi ni Allah perintahkan. Ni kan musim-musim nak masuk hijrah kan. Kita kena ingat daripada Nabi kecil sampailah, bukan Nabi kecil lah, sejak Nabi jadi Rasul umur 40 tahun, sampailah Nabi hijrah ke Madinah tu, Nabi tak pernah tinggalkan kota Mekah. Melainkan setelah Allah Ta'ala berikan keizinan. Allah wahyukan, beri Nabi izin. Mungkin ada orang kata, kalau macam tu, Nabi pergi Taif. Tak, Taif tu adalah duduk di dalam wilayah Mekah. Cuma dia kampung lain je. Dia ada dua kampung. Satu kampung Mekah, satu kampung Taif. Cuma dua-dua ni duduk di dalam wilayah yang sama. Tapi waktu kecil kita tak nafikan Nabi SAW pernah sampai ke Syam mengikuti pakcik baginda Nabi untuk berniaga di Syam. Okey. Kemudian yang ketiga, ada satu lagi masjid yang masyhur di Taif ni iaitu Masjid Abdullah bin Abbas ataupun dikenali Masjid Ibnu Abbas. Okey, ini antara masjid yang menjadi mercu tanda di Taif lah. Siapa yang sampai Taif, pastinya dia akan masuk ke Masjid Abdullah bin Abbas ni. Dia makam Abdullah bin Abbas dan ada juga muzium di dalam Masjid Abdullah bin Abbas ni lah. Makam dia betul-betul sebelah muzium tu. Kalau perasan dari satu tembok tu, situlah perkuburan Abdullah bin Abbas. Okey, di Taif terdapat sebuah masjid bersejarah selain Masjid Al-Quq iaitu Masjid Abdullah bin Abbas. Sempena nama sahabat pendakwah bagi penduduk Taif. Makamnya juga tidak jauh daripada masjid ini. Beliau tinggal di sini membimbing penduduk Taif sehinggalah kewafatannya. Masjid ini masih wujud dan digunakan kini. Okey. Ni sedikitlah sebanyak sahaja saya share ni, saya letakkan dalam kitab ni supaya kalau ibu-ibu pergi ke Mekah, ke Madinah nanti dapatlah tengok dekat mana lokasi-lokasi sejarah yang berlaku ni di kawasan-kawasan tersebut. Okey, tengok 218. Tengok muka surat 218. Okey, pembukaan kota Mekah. Yang ni dia berkaitlah tahun ke-8 Hijrah tu. Sebelum perang Hunain dan perang Taif ada peristiwa Fatu Mekah kan. Kita tengoklah sedikit dalam peristiwa Fatu Mekah tu ada lokasi-lokasi yang baginda Nabi SAW singgah dan hari ini dah menjadi tempat bersejarah lah. Okey. Baik, antaranya iaitu Masjid Asy-Syajarah. Masjid Asy-Syajarah. Masjid Asy-Syajarah ni adalah Masjid Bir Ali ataupun kita panggil Masjid Zulhulaifah. Dia ada 3 nama. Maksudnya tempat ibu-ibu bermiqat ihram tu, buat umrah tu dekat Madinah. Keluar saja daripada tanah haram Madinah, ada satu masjid tempat kita checkpoint berniat umrah ataupun berniat haji lah. Berniat umrah, okey. Iaitu namanya Masjid, kita selalu maklum kita panggil ni Masjid Bir Ali. Okey.
Tapi kalau nama masjidnya adalah Masjid Asy-Syajarah, iaitu masjid pokok. Sebab kat tengah-tengah masjid ni ada pokok. Dahulu kawasan tu ditanda melalui pokok lah. Maksudnya baginda Nabi SAW keluar daripada Madinah, Nabi akan berniat miqat tu dekat pokok tu. Sebagai tanda dia berada di luar daripada tanah haram Madinah. Jadi kalau Nabi nak pergi ke Mekah, nak buat umrah ataupun haji, di situlah tempatnya baginda Nabi SAW berniat umrah. Okey, bermiqat lah. Okey, dikenali juga sebagai Zulhulaifah. Okey, Masjid Asy-Syajarah dinamakan sempena nama pokok samurah ataupun pokok akasia. Ini maklum kita pokok akasia kan, di Zulhulaifah. Menurut riwayat daripada Ibnu Zubalah, Rasulullah SAW sering duduk di bawah pokok tersebut apabila baginda singgah di situ ketika dalam perjalanan ke Mekah untuk menunaikan haji dan umrah. Tempat bermiqat ni. Manakala menurut Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah bersolat berdekatan dengan tiang di tengah Masjid Asy-Syajarah. Di situlah tempat asal pokok yang selalu diduduki oleh baginda di bawahnya. Kini masjid ini lebih dikenali sebagai tempat miqat Zulhulaifah ataupun Masjid Muhrim. Muhrim ni maksudnya masjid berihram. Sebab itu kita kena sebut betul-betul. Dia ni bukan muhrim saya. Bukan muhrim tu salah. Dia bukan mahram saya. Muhrim tu adalah orang yang berihram. Orang yang berihram dipanggil muhrim. Kita maksudnya kan kadang terbalik kan. Dia ni muhrim saya, abang saya ni muhrim saya. Bukan bukan muhrim. Abang saya mahram saya. Muhrim tu adalah orang yang berihram. Mahram tu maksud orang yang haram untuk saya lah. Orang yang diharamkan berkahwin dengan kita. Artinya adik-beradik kita ada perhubungan keluarga dengan kita. Jadi bukan muhrim. Dia panggil masjid muhrim dekat sini bukan ada hubungan tapi muhrim dekat sini adalah masjid orang yang berihram. Okay? Ataupun dikenali sebagai Bir Ali yang menjadi tumpuan jemaah haji dan umrah berniat ihram di sini sebelum menuju ke Mekah daripada Madinah. Okey. Baik, ni saya tak bincanglah macam ni. Okey, ni satu tempat ni menarik ni. Telaga dan Kota Urwah bin Az-Zubair. Ni menarik. Okey. Sebelum kita nak pergi lebih jauh lagi, sajalah saya nak tanya. Siapa ibu-ibu boleh bantu saya? Siapakah Urwah bin Az-Zubair ni? Kalau sebut nama Urwah bin Az-Zubair ni, apa yang terlintas di fikiran? Kalau ibu-ibu maklum lah, saja je nak tanya. Dengar saja nama Urwah bin Az-Zubair, saya terus terfikir, dia ni siapa? Ada tak? Strategi tadi susah jawab. Tak ada Ustaz. Al-Zubair ni nak tanya dulu. Zubair bin Awam, Zubair Awam tu ke? Kalau saya bagi tahu memang memang terus dapat jawapan lah. Betul lah tu. Maknanya anak pada Zubair ni sepupu Rasulullah. Zubair juga suami pada Asma kan? Kalau tak silap lah. Okey. Urwah ni anak saudara sepupu lah pada Rasulullah. Betul. Okey. Bila sebut Urwah bin Az-Zubair ni sebenarnya dia adalah anak kepada Az-Zubair bin Al-Awwam. Dia adalah cucu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sebab ibunya lah yang bernama Asma binti Abi Bakrin. Asma ni kan masa Nabi SAW hijrah, dia tengah sarat mengandung 7 bulan dan waktu dia sarat tu dialah wanita pertama yang melahirkan anak Muslim yang pertama di kota Madinah. Dialah yang pertama. Sebab orang Yahudi dia telah bersumpah iaitu tidak ada orang Islam yang akan melahirkan anak di kota Madinah. Dia bersumpah. Sebab bagi dia yang datang waktu tu sampai tu je. Lepas ni tak ada dah generasi dia. So orang Yahudi ni dia selalu fikir generasi dia. Kan dia ni tak ada negeri, tak ada negara. Bila dia pergi satu tempat, dia akan pastikan lahirkan zurat-zurat yang ramai. Dan dia berkahwin dengan orang tempatan untuk membiak-biakkan lagi keturunan dia. Jadi dia tak nak orang Islam Mekah ni buat macam tu. Jadi dia menyumpah lah. Kami sumpah, buat sumpahan lah kepada orang Islam tak lahirkan anak. Tapi takdir Allah mengatasi segalanya kan. Jadi Asma binti Abi Bakrin ni dia sampai ke kota Mekah, kota Madinah, dialah wanita pertama yang melahirkan anak orang Islam pertama lah. Jadi tak sampai beberapa bulan selepas hijrah tu, tahun pertama hijrah juga, terus membatalkan kita kata sumpahan orang-orang Yahudi tu. Okay, lahirlah iaitu Urwah bin Zubair dan seorang lagi anak adik dia iaitu Abdullah bin Zubair.
Okey, Abdullah bin Zubair atau kita kata Ibnu Zubair ni, Abdullah bin Zubair dan Urwah bin Zubair ni dua-dua adalah pemerintah. Punyalah hebat keluarga Abu Bakar Siddiq ni. Urwah menjadi pemerintah Madinah, Abdullah bin Zubair menjadi pemerintah kota Mekah. Cuba bayangkan, kalaulah ada seorang ayah, seorang ibu yang hebat boleh lahirkan anak yang dua anak dia sebagai pemegang ataupun kita kata pemerintah di bumi haram. Ni anak yang merentah bumi haram Mekah. Yang ni anak menjadi pemerintah di bumi haram Madinah. Kita akan tabik spring lah. Mesti mak ayah dia hebat. Ni antaranya lah. Okay. Urwah bin Zubair. Saya pernah sampai dah ke istana dia ni. Ni kiri istana lah zaman dulu sebab dia pemerintah kan, dia ada istana dia. Kawasan Padang Pasir ni. Tiba-tiba ada istana dia. Tapi hebatnya Urwah bin Ibnu Zubair ni, dia ada rumah dia, tapi rumah tu dia tak duduk. Istana ni dia tak duduk. Tetapi dia jadikan sebagai macam dewan serbaguna. Mana-mana orang yang tak ada kediaman, yang minta bantuan, yang tak ada tempat perlindungan, akan duduk di istana dia. Dia tak duduk situ. Tu rumah dia, tapi dia tak duduk situ. Dia duduk di tempat lain. Tempat tu adalah untuk rakyatnya yang memerlukan. Subhanallah, ini pengajaran sebenarnya bagi pemerintah. Kesenangan yang dimiliki bukan untuk dia nikmati, tetapi adalah sebagai satu amanah tanggungjawab pada pemerintah tu untuk bantu rakyatnya yang sedang kesusahan. Okey, itu hebat dia lah. Okey, kota ni merupakan kota milik sahabat Rasulullah Urwah Ibn Zubair yang masih wujud dan utuh sehingga hari ini. Boleh dikatakan pada zamannya inilah kota yang terbaik dan tercantik yang pernah ada di Madinah Munawwarah. Lokasi ini berdekatan dengan jalan lama menuju ke Miqat Zulhulaifah yang boleh disaksikan sendiri sini binaan Madinah pada zaman dahulu. Ini memang dikekalkanlah. Dipelihara sahaja. Ini saya pernah sampai, dah pernah tengok dah kawasan ni. Memang cantik. Ustaz, berhadapan dengan Gunung Uhud ke ni? Bukit Uhud? Tak. Dia jauh lagi. Patutlah dia tak sampai, dia tak bawa. Selalunya kalau jemaah yang sampai ke sini ni, dia selalunya dia mungkin ambil yang ziarah luar yang berbayar lah, ziarah tambahan lah. Okay, kita masuk tahun yang ke-9 Hijrah. Ini saya sekalikan dalam bab ini sebab dia pendek saja. Dalam bab yang ke-10 ni kita gabungkan ada 3 tahun. Tahun ke-9, tahun ke-10 dan juga tahun yang ke-11. Okay. Walaupun berlakunya syariah, tapi ia adalah syariah yang ringkas-ringkas. Yang paling yang sebenarnya yang akan didetailkan dalam tempoh 3 tahun ni ada 3 peristiwa besar saja. Iaitu waktu peristiwa Hajjatul Wada', kemudian peristiwa Perang Tabuk dan yang ketiga peristiwa kewafatan Nabi. Ini tiga peristiwa yang kita kata yang paling besar lah yang kita akan detailkan. Tapi yang lain daripada itu banyak. Cumanya kita hanya lalui sahajalah. Kita hanya dapatkan sebagai maklumat tambahan saja. Tapi kalau yang detailnya kita akan tengok dalam peristiwa Hajjatul Wada', kita akan tengok dalam Perang Tabuk dan kita akan tengok pada hari kewafatan baginda Nabi SAW. Ini fasa dia lah. Fasa dia. Kalau ibu-ibu ingat lagi pada awal dulu saya kuliah sebelum kita masuk zaman Madinah, saya sebut dah. Nabi SAW di zaman Madinah ni dia terpecah pada 3 fasa. Fasa pertama iaitu fasa difa', iaitu defensif. Daripada tahun pertama sampailah ke perjanjian Hudaibiyah. Itu namanya tahun Nabi ni mempertahankan diri, mempertahankan kota Madinah lah. Kemudian selepas di perjanjian Hudaibiyah, bila berlakunya gencatan senjata dengan orang Mekah, barulah adanya fasa menyerang, adanya attacking lah. Barulah Nabi SAW keluar berjihad. Memerangi musuh-musuh yang pernah melancarkan serangan kepada baginda Nabi SAW ataupun mengancam keselamatan kota Madinah. Fasa yang ketiga ada bermula daripada tahun ke-9 ni, disebut sebagai Amul Wufud, tahun delegasi. Inilah 3 fasa dia lah. Maksudnya bila masuk fasa ni kita berada di fasa yang akhir dah. Fasa ketiga di zaman Madinah. Dia macam zaman Mekah lah. Zaman Mekah ada dakwah sembunyi, ada dakwah terang-terangan dan ada dakwah di luar kota Mekah. Dakwah luar kota Mekah tu bila Nabi wafatan Abu Talib dan Khadijah, lalu baginda Nabi SAW keluar dakwah di kota Taif. Itu fasa ketiga dah. Macam itulah di zaman Madinah. Okey.
Baik, Ustaz, sorry nak Silakan. tanya. Silakan. Yang dalam peta Ustaz tu, yang 218 tu kan, Okey, baik. Ustaz ada tanda yang macam 15, 60 tu denote apa ya? Makna dia apa Ustaz? Mana 15, 60? Yang kan yang map Ustaz tu, yang Masjid Al-Syajarah, ni ada warna hijau 15. Lepas tu 15. Lepas tu ada satu lagi tu 60 dekat Masjid Quba. Lepas tu ada satu lagi tu 15. Ada box hijau tu Ustaz. Oh, yang dekat yang bawah sekali belah kiri tu ya? Ah. Oh, yang itu bukan saya tanda. Yang itu okey. yang ni peta daripada Google Maps sendirilah. Saya pun tak pasti mungkin boleh tengok kot Google Maps mungkin ada bagi direction lah. Yang ni saya tak tahu. Yang box hijau 15, 350 saya tak tahu yang tu. Kalau tak sebab tanya, kalau katakanlah landmark kita nak pergi Masjid Al-Syajarah ni kan, Bil Ali tu biasa travel agent dia bawa lah. Tapi kalau yang Masjid Al-Syajarah ni saya belum pernah lagi. Kalau macam kita nak bagi landmark lah, kata kita nak pergi pasal macam saya nampak ni dari Masjid Quba ke Mikat, Masjid Al-Syajarah ni. Kalau kita nak pergi yang kota Urwah bin Istana Urwah tu, sebab dia berdekatan dengan Masjid Al-Syajarah kan. Itulah macam landmark dia tu, macam kita nak kata apa ya Ustaz? Okey. Kalau Okey. Puan Rosita, ya, yang Masjid Syajarah ni adalah Bir Ali tu. Maksudnya kalau Puan Rosita pergi Bir Ali nak berniat ihram tu, kan kita sampai kat situ dan kita akan solat dalam itulah Masjid Syajarah. Betul? Nama masjid Syajarah. Okey. Jadi kalau pergi kata saya nak pergi Bir Ali, maksudnya kita dah pergi ke Masjid Syajarah lah. Masjid ni yang dikenali Masjid Syajarah. Okey. Yang kota Urwah, kalau yang istana tu memang kita bagi tahu je, kita nak pergi ke Urwah Ibn Zubair. Cakap sebut je tu, Urwah Ibn Zubair, dia tahulah. Sebut je Urwah Ibn Zubair. Okey. Dia bawa lah ke lokasi sejarah ni. Tapi sebenarnya ada travel agency, saya tak pastilah kalau orang lain kan, tapi kebanyakan travel agency ni dia tak guna orang Arab. Selalunya dia akan guna mutawif Melayu kita lah yang duduk di sana ataupun daripada Malaysia. Dia ada beberapa lokasi tambahan lah. Yang paling banyak dekat Uhud. Kemudian dia akan tambah lagi pergi ke Ka'ab bin Al-Ashraf, ada satu istana Ka'ab. Kemudian salah satu lagi dia pergi dekat Urwah Ibn Zubair ni. Dia ada dalam 7-8. Yang lain-lain tu kebanyakan dia akan pergi ke telaga-telaga sahaja. Telaga ni lah, telaga itulah, ada banyak telaga-telaga. Dia selalunya, tak tahulah, saya tak pastilah travel lain dibawa ke tidak. Tapi entah saya nak cerita macam mana ya. Dia ni ziarah tambahan lah. Kalau ikut travel agency, yang bas kita naik tu dia akan bawa ke 5 lokasi je. Tapi ni kalau ziarah tambahan, ni antaranya. Tapi kalaulah mutawif tu maklum, cakap je saya nak buat ziarah taman boleh. Nanti dia akan bawa lah sebab Urwah bin Ibn Zubair ni salah satu daripada lokasi yang menarik lah. Banyak sejarah dia dekat situ. Itu sajalah. Okey puan? Boleh ya? Boleh, terima kasih Ustaz. Okay. Sama-sama. Baik, kita tengok tahun yang ke-9 Hijrah. Okey, kita terus masuklah. Yang ni peta saja. Okey, kita tengok tahun ke-9 Hijrah, muka surat 224. Boleh bonda Boleh bonda Nurini, boleh je. Mungkin Gemar Nur Iman kan, buatlah satu tarikh untuk dibaca, kita pergilah insya-Allah, boleh je. Maksudnya saya bawa je, saya tak uruskan. Saya bawa je. Mungkin pakailah mana-mana travel agency pun tak kisahlah kan. InsyaAllah boleh. Okey, tahun ke-9 Hijrah, start pada bulan Muharram, mengutus wakil pengurus zakat. Okey. Baik, lokasinya serata daerah di Semenanjung Arab. Ini Nabi SAW start keluar, hantar para sahabat ni keluar untuk menguruskan zakat-zakat orang-orang Islam. Sebab orang Islam dah mula berkembang. Orang Islam dah mula start, ramai masuk Islam. Jadi Nabi mula menguruskan penjadualan semulalah sahabat-sahabat Nabi yang menjadi amil-amil zakat. Jadi amil-amil zakat. Okey. Setelah Rasulullah SAW berjaya membuka Mekah dan menang dalam perang Hunain, baginda kembali semula ke Mekah, ke Madinah. Ketika itu banyak utusan daripada pelbagai kabilah datang ke Madinah untuk bertemu Nabi
memeluk Islam. Ini saya sebutkan tadi bila mereka nampak Nabi ni dah makin berkuasa, bertambah lagi wilayah dia, maka yang kabilah-kabilah kecil, Arab-Arab yang duduk di kawasan pedalaman ni nampaklah kita perlu dah bernaung di bawah kerajaan yang baru, iaitu kerajaan Nabi SAW. Mereka bukan sekadar duduk bernaung tapi yang lebih penting bagi Nabi adalah mereka itu memeluk agama Islam. Jadi sebab itu bila mereka datang ke Madinah, bertemu Nabi SAW dan mereka memeluk agama Islam. Pada masa yang sama, Nabi turut menghantar da'i untuk berdakwah dan wakil yang mengurus zakat ke pelbagai lokasi di seluruh Hijaz. Hijaz ni adalah semenanjung Arab. Antara utusan Nabi SAW yang dihantar sebagai wakil yang mengurus zakat kepada pelbagai kabilah adalah seperti dalam jadual di bawah. Okay. Di sini ibu-ibu, pentingnya kita tahu cerita ni. Pentingnya kita tahu cerita ni, iaitu nak tunjukkan kepada kita pembangunan negara ni ataupun penstrukturan untuk pembinaan negara ni adalah merupakan salah satu perkara penting yang diajar di dalam agama. Jangan sampai kita mengabaikan pembangunan negara. Oh, negara ni tak payah membangun. Contohlah, negara Islam ni negara yang cukup dengan amalan rohani sahaja. Pembangunan negara tak penting. Tak. Nabi tak ajar macam itu. Sebab itu dia termasuk dalam perbuatan Nabi SAW. Sebab Nabi SAW bila semuanya dalam keadaan aman damai, maka Nabi membangunkan, membina negara dengan cara yang betul. Dan inilah salah satu daripada cara baginda Nabi SAW. Adanya pungutan zakat, adanya jizyah. Zakat ni iaitu satu bayaran yang dikenakan oleh baginda Nabi SAW kepada orang Islam. Manakala jizyah pula adalah cukai yang baginda Nabi SAW kenakan pada orang yang bukan Islam. Siapa orang bukan Islam ataupun negeri yang bukan Islam duduk di bawah wilayah Islam, mereka akan dikenakan sebagai cukai lah, dipanggil jizyah. Bagi orang Islam, mereka perlu membayar zakat. Ini cara Nabi SAW membangunkan negara. Okey, baik. Saya tak bacalah sahabat-sahabat tu, tapi ibu-ibu boleh tengok kalau kita tahu nama-nama kabilah dan kita tahu ke wilayah-wilayah ni, maka kita akan nampaklah betapa luasnya orang yang memeluk Islam pada tahun yang ke-9 Hijrah ni. Okey. Contohlah Bani Tamim, ada kabilah Aslam, Bani Sulaim, Juhaina, Fazarah, Kilab, Ka'ab, Zubian tu kan. Kemudian disebut dihantar sahabat tu ke mana? Hadramaut, ke Sana'ah. Maksudnya wilayah tu luas. Nabi duduk Madinah, tapi yang masuk Islam tengok sampai ke Bahrain, sampai ke Sana'ah, Sana'ah Yaman, Hadramaut Yaman, sampai ke Tayyi Bani Hanzalah. Ini semuanya luas. Maksudnya ramailah di Jazirah Arabiah ni. Bukan lagi kawasan yang kecil lagi, bukan lagi Madinah yang berada di kampung Madinah ataupun bukan lagi yang ada di kota Mekah. Tapi yang memeluk Islam ni sejauh sampai ke Bahrain, sejauh sampai ke Yaman. Subhanallah lah, ini antara dakwah yang berkesan. Orang menerima dakwah baginda Nabi SAW. Okey. Okey, kalau tuan info tu saya tulis, wakil pengurus zakat ni dihantar serentak pada bulan Muharram tahun 9 Hijrah. Namun sebagai permulaan, Nabi menghantar mereka kepada setiap kabilah ini bermula daripada tarikh tersebut. Maksudnya start Nabi bergerak hantar ni bulan Muharram tahun 9 Hijrah. Tapi lepas tu dia mengikutlah kepada waktu-waktu masing-masing. Tapi start Nabi tetapkan keluar ni adalah pada tahun 9 bulan Muharram. Okey, kita tengok sedikit. Pada bulan Muharram berlaku satu sariyah, namanya Sariyah Uyainah bin Hisn Al-Fazari. Okey. Okey, kita tengok. Kita ada masa lagi kan? Okey, tengok tentera muslimin ada 50 tentera berkuda. Ketua panglimanya adalah Uyainah. Pada tahun yang sama, tahun 9 Hijrah, Nabi mengutus 50 tentera berkuda yang dipimpin oleh Uyainah bin Hisn Al-Fazari untuk memerangi Bani Tamim. Kumpulan Sariyah ini terdiri daripada golongan yang memeluk Islam selepas pembukaan kota Mekah. Okey. Maksudnya ada orang Mekah dan ada orang Madinah. Sariyah Uyainah ni bergerak pada waktu malam dan menyerang Bani Tamim pada waktu siang di tengah padang pasir. Hasilnya tentera muslimin berjaya menawan 11 orang lelaki
21 orang wanita dan 30 orang kanak-kanak daripada Bani Tamim. Kesemua tawanan ini dibawa ke Madinah dan ditempatkan di rumah Ramlah binti Al-Harith. Selepas peristiwa penawanan ini, Bani Tamim telah menghantar 10 orang pemimpin mereka, antaranya Utariq bin Hajib, Zibriqan bin Badar, Qais bin Asim, Al-Aqra' bin Habis dan 6 pemimpin yang lain. Oleh sebab para pemimpin Bani Tamim berasa sedih melihat kaum mereka yang ditawan, mereka bersegera menemui Rasulullah. Kebetulan pada waktu itu Rasulullah SAW berada di rumah baginda. Lalu Al-Aqra' bin Habis memekik memanggil baginda Nabi. Ekoran daripada tindakan Al-Aqra' ini, Allah Ta'ala menurunkan wahyu menegur perbuatan mereka. Okey, baik, apa sebenarnya cerita dekat sini? Okey, ceritanya dekat sini iaitu Uyainah bin Hisn Al-Fazari ni, dia memerangi, iaitu ada kumpulan daripada Bani Tamim ni yang tak nak bayar zakat. Yang tak nak bayar zakat. Sebab itu timbul isu. Okey, jadinya dia timbul isu dekat sini. Sebab dengarnya mereka ni tak nak bayar zakat. Maka Nabi SAW terus hantar ada 50 tentera berkuda. Diorang ni kan, kalau ibu-ibu tengok pada muka surat 224 tu, nama atas kali tu Uyainah bin Hisn ke Bani Tamim. Dia tu adalah pemimpin pengurus zakat ke Bani Tamim. Jadinya bila dia sampai, orang tak nak bayar zakat, maka dia perangilah. Sebab itu berlakunya Sariyah ni. Ada satu lagi riwayat menyebutkan mereka tersalah faham. Mereka ingat Uyainah ni datang untuk menyerang. Sebenarnya Uyainah datang bukan untuk menyerang. Uyainah datang untuk meminta, untuk menguruskan zakat-zakat lah atas perintah Nabi SAW. Tapi dia tersalah faham. Dia ingat Uyainah ni datang nak menyerang. Maka mereka serang tentera-tentera Uyainah. Ini ada dua pandangan lah dalam cerita ni. Okay. Tapi sebenarnya cerita tu sekadar cerita lah, kita maklum. Tapi yang pentingnya dekat sini, yang ni, teks Quran ni. Kalau ibu-ibu baca dalam surah Al-Hujurat, Allah Subhanahu Wa Taala letakkan kod etika. Ni kita kod etika. Etika hidup seorang mukmin ni Allah Taala sebut dalam surah Al-Hujurat. Baca daripada awal surah Al-Hujurat sampailah ke penghujung surah Al-Hujurat, ibu-ibu akan nampak kod etika orang mukmin ni, macam mana dia perlu berakhlak, macam mana dia perlu bersifat. Allah Ta'ala tunjukkan pada surah Al-Hujurat. Kalau nak jadi orang mukmin sebenar, kita kena patuhilah. Ada syarat-syarat etika di dalam surah Al-Hujurat. Salah satunya ni, Allah tegur, jangan memekik ataupun meninggikan suara kepada baginda Nabi SAW. Okey, kita tengok satu-satu. Kenapa dilarang? Tengok dalam surah Al-Hujurat ayat 4 hingga 5 ni, Allah Ta'ala sebut, maksudnya orang-orang yang memanggilmu wahai Muhammad dari luar bilikmu, kebanyakan mereka tidak tahu apa yang mereka sedang lakukan. Dan kalaulah mereka bersabar sehingga kamu keluar menemui mereka, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ceritanya, bila mereka ni datang jumpa baginda Nabi SAW, dia nampak Nabi dalam bilik kan. Jadi dia panggil macam tu je, meninggikan suara lah kepada baginda Nabi SAW. Dia jerit macam tu. Allah Ta'ala larang ni, kenapa? Sebab di sininya ada adab dan hubungan kita dengan baginda Nabi SAW. Misal, nak bagi mudah faham lah. Kalaulah orang mukmin ni dah mula meninggikan suara kepada baginda Nabi SAW, dia akan naik satu lagi tahap, iaitu akan hilanglah penghormatan dia pada Nabi. Bila dah hilang penghormatan pada Nabi, jangan kata dia mampu tinggikan suara. Bahkan dia boleh, mungkin sanggup untuk berbeza pandangan dengan baginda Nabi SAW. Bila sanggup berbeza pandangan dengan Nabi, mungkin dia juga sanggup akan berbantah dengan apa yang dinyatakan oleh baginda Nabi SAW. Bila mereka dah sanggup berbantah dengan baginda Nabi, mungkin selepas itu mereka sanggup untuk memerangi baginda Nabi SAW. Jadi Allah cegah benda tu. Jangan kata mereka ni nak memerangi, nak membantah, berbeza pandangan dengan Nabi. Bahkan Allah larang jangan tinggikan suara kepada baginda Nabi SAW. Sebagai contohlah, kita sebagai ibu bapa kan, cara kita nak didik anak kita, jangan sampai anak kita ni tak dengar cakap kita. Didikannya tu mesti daripada yang paling awal, yang paling teras sekali. Iaitu seorang anak, seorang ibu ni, seorang anak ni sayang pada ibu bapa dia tu sampai tak apa.
dia tak boleh tinggikan suara kepada ibu ayah. Contohlah, ni saya rasa zaman dulu macam tu kan. Bahkan saya keluarga saya sendiri pun, kalau mak dan ayah tu dia ada cawan sendiri. Mak dan ayah tu, mak ayah saya lah, dia ada cawan dia sendiri. Sampailah hari ni pun, mak saya duduk dengan saya pun, dia ada cawan dia sendiri yang kita tak guna pun. Cawan tu memang cawan dia. Pinggan tu pun pinggan dia. Sebab apa? Kita ada rasa hormat pada dia. Kalau benda tu dibentuk dan dilatih, saya tak kata benda tu kena buat tapi kalau dibentuk dilatih, automatik kita ada rasa penghormatan tu pada ibu bapa. Benda tu kita jaga. Kalau makan di meja makan tu ada tempat duduk khas untuk dia. Kita tak duduk pun. Tapi kalau mak ayah kita ada, dia akan duduk situ. Kita tak usik pun. Ni kadang-kadang tidak kan. Kita makan sama-sama, anak-anak dah duduk tempat ayah dah. Ayah tak ada tempat duduk. Ayah ambil kerusi lain. Tak. Dia bukan macam tu. Maksudnya Allah Ta'ala ajar umat Nabi ni, benda yang paling asas sekali, sebelum berlaku benda-benda yang kita tak inginkan, jangan tinggikan suara pada Nabi. Walaupun kita rasa macam tak ada apa-apa pun, kita panggil je pun Nabi. Nabi dalam rumah kan. Ya Rasulullah, Allah tak izinkan, Allah tak beri. Sebab benda tu akan hilang penghormatan. Dia akan timbul isu-isu ataupun masalah-masalah yang lain. Mungkin ibu faham masa ini macam kita dalam keluarga lah. Seorang ayah, seorang ibu tu macam tu juga. Anak-anak mungkin dia tak marah-marah ibu ayah dia. Mungkin dia tak cari kita kata apa, tak berbantah dengan ibu bapa dia. Tapi anak-anak tu dari satu sudut mungkin dia tak hormatilah ibu bapa dia. Benda tu lah daripada awal dia ajar dan dididik untuk memberikan penghormatan kepada baginda Nabi SAW. Memuliakan tu lebih awal lah, supaya kita ada rasa segan, ada rasa izzah kepada Nabi. Kalau dalam keluarga ada rasa izzah, penghormatan kepada ibu bapa kita sendiri. Betul. Kalau Kak Azrina betul kan, kita kadang kalau ada mak ayah kita, masa kita kecil dulu tak berani, kita nak makan dulu, melainkan mak ayah kita makan dulu, kita makan selepas tu. Ataupun kalau nak tengok TV pun, kita nak tengok cerita kita, tapi kalau mak ayah nak tengok berita, kita tak cakap dan tak berbunyi pun, tunggu je, tengok je berita tu semua dengan mak ayah kan, sebab ayah tengah tengok berita, kita tak boleh nak tukar channel. Tapi zaman hari ni dah tak macam tu dah. Kita nak tengok TV, anak pegang remote kan. Kita nak tengok, anak tukar. Nak tengok, anak tukar. Dia terhakis lah. Satu penghormatan tu, dia terhakis sedikit demi sedikit. Macam itulah yang saya nak sampaikan lah. Okay? Jadi penting ayat ni sebab pengajaran dia kalau ibu baca dalam surah Al-Hujurat, inilah ceritanya. Peristiwa tu berlaku di sini. Okay, baik. Bani Tamim menunjukkan keinginan untuk bertanding pidato lah. Lalu Utharid bin Hajib memulakan pidato dan Rasulullah SAW mengarahkan Thabit bin Qais untuk menjawab pidato daripada wakil Bani Tamim itu. Selepas selesai berbalas pidato, baginda memulangkan semula tawanan Bani Tamim setelah semuanya dijaga dan dipelihara dengan baik sewaktu di Madinah. Melihat tindakan Rasulullah membebaskan tawanan daripada kaum mereka, Al-Zabarqan terus berdiri dan melantunkan syairnya dengan penuh rasa bangga kerana merasakan Rasulullah memuliakan Bani Tamim. Lantas dibalas oleh penyair muslimin mewakilkan Hasan bin Sabit. Kalau ibu-ibu kenal siapa Thabit bin Qais, Hasan bin Sabit ni, ibu-ibu tahu. Mereka ni adalah penyair yang terkenal pada zaman itulah daripada kalangan sahabat Nabi. Kalau kita istilah hari ni, mereka ni adalah influencer yang memang ramai, jutaan pengikut lah. Subscriber dia mungkin 1 million, 2 million. Macam itulah nak bagi faham. Dia memang satu penyair yang sangat hebat. Apa yang dia syairkan, dia akan membuatkan orang lain terpesona lah dengan ucapan-ucapan dia. Dia boleh naik, bangkitkan semangat orang. Dia boleh mencetuskan perasaan, mood pada seseorang. Ini kelebihan dia lah. Hasan bin Qais, Sabit bin Qais dan juga seorang lagi iaitu Hasan bin Sabit. Dua orang ni tokoh yang hebat lah. Al-Aqra' bin Habis mengakui kehebatan penyair kaum muslimin, lalu mereka memeluk Islam dan Rasulullah mengurniakan hadiah kepada Bani Tamim. Ini syariah yang pertama selepas peristiwa peperangan Taif. Dan salah satu cerita yang berlaku ni adalah berlakunya penurunan surah Al-Hujurat. Saya suka sebenarnya baca surah Al-Hujurat ni. Kadang-kadang di scan kuliah saya akan baca tafsir surah Al-Hujurat ni. Dia sebenarnya banyak etika-etika yang orang mukmin ni kena patuhi.
Kalaulah, okey saya contohlah kita pun dah ada di penghujung kan. Kalaulah kita nak berdakwah kepada non-Muslim, orang ingat, orang non-Muslim akan kata orang Islam ni ganas lah, orang Islam ni begitulah, beginilah dan sebagainya. Salah satu surah yang terbaik untuk kita hadiahkan kepada orang non-Muslim, ini cadangan saya lah, ini bukan benda yang Nabi buat, adalah suruh orang non-Muslim ni baca terjemahan surah Al-Hujurat. Di situ dia akan kenal apa perintah agama sebenarnya kepada orang Muslim. Apa perintah agama ni kepada orang Muslim. Allah Ta'ala senaraikan kod-kod etika kepada orang Muslim. Yang ini kamu buat. Sebab itu Allah selalu mulakan pada surah Al-Hujurat tu dengan perkataan Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang beriman. Berulang-ulang kali Allah sebut dalam surah Al-Hujurat. Sebab nak bagi tahu ini etika yang orang mukmin kena buat. Tapi sayanglah kita tak buat. Itu sayangnya. Kita tak buat. Okey? Itulah benda yang paling baik untuk kita tunjuk pada orang non-Muslim. Ini sebenarnya yang agama suruh pada orang Islam buat. Cuma ada segelintir orang Islam tak mengikutinya dan tidak melaksanakannya. Okey. Baik, kita berhenti dulu di perang yang ke-73 ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang, iaitu Sariyah Qutbah bin Amir. Ini kita akan bincanglah kemudian. Sebab perang-perang ni dia pendek-pendek je, dia ringkas-ringkas saja. Dalam riwayat-riwayat sejarah pun ibu-ibu boleh tengok dia tak detail pun, ringkas sahaja. Tapi insya-Allah nanti kita jumpa perang Tabuk, yang itu kita akan bincang panjang lebar lah berkaitan tentang peperangan Tabuk. Okey, wallahu a'lam. Mungkin ada soalan ke yang boleh kita berkongsi, yang ingin dilontarkan oleh ibu-ibu, silakanlah. Ustaz, sikit bila baca pasal Urwah ni, bila dikisahkan pasal Urwah semalam, saya adalah buat sikit dengar kuliah dan perbincangan dengan sahabat kan. Tentang Ibu Asma binti Abu Bakar ni. Dia kan isteri masa zaman jahiliah Abu Bakar kan, Utailah binti Abdul Al-Uzza. Tak, sebab dia diceraikan zaman jahiliah saja, nak ambil jalan shortcut. Saya ingat saya nak mencari, nak baca ke Ustaz tahu. Dia dirujuk semula ke Ustaz bila Abu Bakar dah Islam? Saya kena double check boleh tak? Okey, sebab sekarang bukanlah kisahkan dia sangat, tapi bila dia datang ziarah Asma masa dah bercerai tu, dia datang bawa buah tangan untuk anak dia tu, tapi Asma tak berani ambil kan. Sampai Allah turunkan firman dari surah Al-Mumtahanah ayat 8 tu. Betul. Kita masih boleh terima walaupun dia orang bukan Islam kan. Betul. Tapi saya macam teringat, dia terus kekal non-Muslim atau macam mana? Sama ada dia Muslim, rujuk semula. Saya double check balik nanti. Okey, tak apa Ustaz. Terima kasih. Sama-sama. Silakan Puan Kamaliah. Tekan ke? Mana Kak Intan ni? Kak Intan tak nampak pula. Ada. Tan, kau diam main Intan. Mana dia? Silent reader Ustaz. Saya Ustaz, saya nak tanya. Dia bagi love je. Okey, silakan. Nak tanya tempat Zobiyah ni Ustaz kat mana Ustaz? Mana? Zobiyah. Dekat mana? Bukan dalam buku, dalam ni tak ada Ustaz. Sebab saya tahu satu tempat yang Nabi singgah ketika Badar, Haji Wada', Fatu Mekah. Nabi Musa pun pernah singgah. Bersama 70 orang Bani Israel Ustaz. Zobiyah. Okey. Yang itu saya tak berani jawab sebab saya tak tahu maklumat tu. Tapi saya pernah dengar tempat yang Nabi singgah on the way Nabi ke Badar. Adalah ditunjukkan ni kawasan, tapi saya tak jumpa riwayat tu. Mungkin saya tak habis baca dan saya tak tahu. Mungkin betul, mungkin je. Saya tak pasti dan tak berani nak jawab. Okey. Ustaz, ini nak kukuhkan je. Masjid Asy-Syajarah dikenali juga sebagai Bir Ali atau Masjid Murim. Ini orang yang memakai ihram, betul? Dia nama pelbagai lah. Dia masjid yang sama. Tapi Ali, Zulkifli namanya lah antaranya. Ya betul. Masjid Muhrim, Masjid Syajarah, semuanya masjid yang sama. Okey. Tempat yang sama. Ni disebut Bir Ali je yang tahu kan? Betul. Okey, tahu dapat ilmu baru. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey. Waalaikumsalam. Puan Azizah.
Saya nak tanya berkenaan dengan pameran barang-barang Nabi junjungan kita yang diadakan di Indonesia, di Malaysia. Adakah benda tu boleh dipercayai? Okey. Adakah logik? Okey. Baik, untuk barangan-barangan yang dipamerkan, yang kita jadikan sebagai exhibition kan, ni barangan peninggalan baginda Nabi SAW. Semuanya itu adalah replika. Semuanya itu adalah replika. Tak dapat dipastikan barang-barang tersebut adalah original. Tak dapat dipastikan. Tidak ada satu pun yang boleh membuktikan yang ini adalah yang original daripada baginda Nabi SAW. Tidak ada. Sebab itu sekadar kita pergi tengok untuk tahu saja, sebab dia buat semula tu adalah untuk kita nampak lah. Sebab ada orang jenis visual. Dia bukan jenis orang yang auditory kan, dia tak boleh sekadar dengar, dia mesti nak tengok benda tu. Jadi orang yang jenis macam ni mungkin pameran-pameran itu memberi manfaat pada dia. Okay, tapi kalau kita kata ni original pada Nabi, benda yang sukar lah, sebab tak ada satu pun satu bukti ataupun fakta yang kita boleh tengok dan kaji betul lah ini datang daripada Nabi. Daripada Nabi, siapa yang pemegang lepas tu? Siapa pemegang lepas tu? Tak dapat nak dibuktikan. Okay? Kebanyakan tu adalah replika. Salah ke pergi tengok? Tak salah. Tak salah pergi tengok. Tapi kita maklum benda tu bukanlah yang sebenarnya daripada baginda Nabi SAW. Cukup tu saja. Cukup itu sekadar yang kita tahu. Maksudnya yang ni replika, dia bukan yang original. Itu je. Jangan kita anggap ni original. Kalau nak kata benda tu original, kena datangkanlah bukti. Kena datangkan bukti. Tentang pameran Quran. Kejap. Yang lain kejap. Tunggu Puan Aziza lah. Silakan. Puan Aziza. Okey, terima kasih. Tentang pameran Al-Quran lama yang terdapat di Museum Al-Quran di Masjid Madinah, macam mana? Adakah original juga? Di Masjid Madinah, dekat ni, Madinah Munawarah. Kan ada pameran Al-Quran di Museum Al-Quran tu. Okey. Adakah kesahihan Quran tu Quran lama? Quran lama, kalau saya pergi museum dekat masjid tu, dia bukan Quran lama. Dia Quran yang bersulam tu saya perasan. Yang Quran lama tu saya tak perasan. Kalau Quran yang bersulam tu adalah Quran yang disulam oleh seorang wanita India. Disulam Quran tu, lalu dia dihadiahkan kepada kerajaan Arab Saudi lah, lalu dia letak kat museum Quran. Itu ya. Itu yang barunya. Dia start bersulam tu tahun 87. Sampailah tahun ke 2000 berapa baru siap, lalu dia hadiahkan. Tapi Quran lama saya tak pasti. Saya rasa macam tak nampak. Saya tak perasan. Dia bukan Quran, tapi yang seingat saya dalam museum tu tak ada Quran lama. Yang ada hanyalah Quran yang mula-mula dikeluarkan dahulu kan, dia ada macam tulisan dia yang tebal tu. Saya tak pasti yang tu. Saya tak pasti Puan. Tak pasti. Saya tak pasti. Tapi kalau nak kata yang ni Quran yang ditulis oleh sahabat-sahabat, wallahualam, melainkan diorang mungkin keluarkan gambaran lah. Ni tulisan awal yang ditulis wahyu tu. Mungkin tu ya. Ya. Kalau sekadar dia nak tunjukkan font ataupun inilah bentuk penulisan awal tu, iyalah. Itu je. Tapi nak kata yang itu adalah artifak daripada sahabat, saya rasa tak. Sebab mereka pun tak dakwa itu daripada sahabat. Cuma nak katakan ni font awal, masa penulisan awal wahyu, itu ya. Sebab ada perpustakaan di Sa'ad bin Abi Waqqas, ada perpustakaan yang kita pergi tu. Dia ada kat batu-batu tertulis tu semua. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kat mana tu? Perpustakaan mana tak ingat, tetapi adalah kita pergi perpustakaan. Saya tak tahu yang tu. Abdullah bin Zubair rasanya, kalau tak silap. Nanti tak apa-apa saya kena cari. Di Taif ke? Dekat situ. Kalau di Taif tu Abdullah bin Abbas, museum tu. Ya. Yang dia kumpulkan tu, kalau dia memang dakwa yang inilah. Tapi saya rasa, saya hari tu masuk saya tak baca detail. Cuma yang saya nampak,
dia adalah yang dibukukan pada awal, tapi dia tak declare ni daripada siapa, daripada Nabi ke para sahabat, dia tak declare. Dia hanya sebut yang ini daripada awal yang dia dapat. Maksudnya daripada kajian-kajian mereka ni, artifak yang mereka dapat, pengumpulan yang paling peringkat awal, itulah dia. Yang paling awal. Itu saja yang dimaklumkan, tapi dia tak cakap lah. Tak salah saya Universiti Taif yang jaga artifak-artifak tu. Memang ada kajian dia. Tukar pada batu-batu. Betul. Faham. Terima kasih. Sama-sama. Silakan yang tadi. Puan Fauzia dengan Puan Nurlia ya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nak tanya yang barang-barang original Nabi sallallahu alaihi wasallam di Turki, itu semuanya original ke? Masjid Topkapi tu. Oh ya. Oh dekat Topkapi tu saya pun susah nak menyatakan. Kalau ikut daripada dakwaan mereka, dia kata ni yang original lah. Dia kata ni original, bahkan dia dah keluarkan lah, dijadikan dalam muzium, dia letakkan dalam buku-buku muzium Topkapi ni, dia keluarkan buku-buku dia dan dimaklumkan lah. Termasuklah ditunjukkan tangan Nabi apa Nabi Daud ke Nabi, saya tak ingat lah, ada tunjukkan. Wallahu alam, saya tak pasti. Benda ni memang kena tanyalah pada pekaji-pekaji sejarah yang mengkaji artifak-artifak ni untuk menentukan kesahihan dia. Benda tu sukar lah. Cuma mereka mendakwa, yang setahu saya lah, setelah kenapa berada di Turki tu, sebab kerajaan yang terakhir adalah kerajaan Osmaniyah kan. Kerajaan Osmaniyah ni dia meneruskan tradisi kerajaan-kerajaan Islam yang lebih awal daripada Umayyah, kemudian berpindah satu zaman ke satu zaman sampailah ke kerajaan Osmaniyah. Jadi barang-barangan tu dijaga, dipelihara dan dibawa ke Istanbul lah dan disimpan di Muzium Topkapi. Wallahu alam, saya tak berani nak pastikan barangan tu sahih. Tak berani nak pastikan. Tak berani, sebab dia bukan daripada kajian saya lah, bukan. Wallahu alam. Terima kasih Ustaz. Ustaz, lagi soalan, boleh saya tanya kenapa Ustaz pilih untuk tulis buku tentang perang Rasulullah? Apa sebenar macam nak tanya ni Ustaz? Objektif saya. Yes, thank you Ustaz. Okay, kalau Ibu Nurlia pernah ikuti saya pada awal kuliah kita tentang perang ni, memang dah saya sebutkan dah. Saya tulis tentang perang Nabi ni. Asalnya buku ni adalah mengumpulkan keseluruhan hayat Nabi daripada awal Nabi lahir sampailah Nabi wafat. Dan cerita perang ni bukan cerita yang baru. Dalam ilmu sirah, bab perang ni dia dihimpunkan dalam satu bab khas, namanya bab Al-Maghazi, bab peperangan Nabi. Bab peperangan Nabi. Bahkan sahabat-sahabat baginda Nabi SAW mengajarkan pada anak-anak sahabat Nabi ni, iaitu ilmu perang Nabi ni seperti mana mereka mengajar surah-surah di dalam Quran. Maksudnya surah Quran ni yang kita ajar anak kita kan, baca. Penting. Macam itulah mereka mempelajari sirah peperangan Nabi SAW. Tujuan dia satu je, untuk menjaga autentik, kesahihan. Supaya tidak ada orang salah faham kenapa Nabi berperang. Okay. Ketiga, kenapa saya tulis perang Nabi ni? Sebab dalam bacaan bahasa Melayu ni, perang Nabi ni kita jadi macam tabu. Kita takut. Bila cerita pasal perang, orang akan ingat seolah-olahnya ni agama keganasan, agama yang membawa kepada peperangan. Tapi satu soalan yang kita perlu timbulkan, sepanjang kita dengar sirah Nabi ni, berapa ramai musuh yang pernah Nabi bunuh kan, yang pernah kita dengar, berapa yang Nabi pernah bunuh. Kalau kita rasa-rasa saya macam tak pernah dengar, sebenarnya benda tu yang menjadi satu kita kata macam mencetus minat kita. Nabi pergi perang dan Nabi menang. Nabi boleh dapat kota Madinah. Nabi dapat tawan kota Mekah. Nabi boleh hantar sahabat Nabi, umat Islam sampai ke Bahrain, sampai ke Yaman. Tapi kalau Nabi tak membunuh musuh dia, macam mana Nabi boleh menang dan menguasai wilayah-wilayah ni? Di situ menampakkan, menunjukkan mesti Nabi ni bijaksana kan. Dan Nabi ni dia mesti ada satu kepimpinan yang berwibawa lah, sampai orang lain boleh mengikuti baginda Nabi SAW tanpa kita dengar yang Nabi ni berperang dan membunuh musuh-musuh dia. Benda itulah yang kita yang saya nak bawa kepada pembaca lah. Sebab itu kalau ibu-ibu tengok buku yang kita baca ni, yang saya tulis ni kan, buku ni dia berwarna putih. Dia berwarna putih dan dia gambar topi perang.
Ada gambar Mighfar, topi perang ni. Sebab saya nak bagi tahu, dia sebenarnya dia bukan seperti mana perang yang kita faham. Kalau ibu-ibu Google, dalam Google tulis je perkataan jihad fisabilillah, automatik gambar yang kita akan nampak di Google Image, gambar orang pegang pedang duduk atas kuda. Itu yang selalu kita diframekan gambaran tentang perang Nabi. Seolah-olahnya agama Islam ni adalah agama berperang. Sebenarnya tidak. Agama Islam ni, Nabi berperang adalah dalam bentuk defensif, mempertahankan diri. Okay? Okay, Ustaz, sebelum Ustaz terlupa, jangan lupa tunjuk kitab yang akan datang, tu satu. Okay. 27 perang yang Rasulullah SAW hadir tu, 27 tu semua Rasulullah menjadi panglima perang, betul? Betul. Okay. Semuanya Nabi jadi ketua panglima. Baik, Alhamdulillah. Nanti saya kumpul 27 nama perang tu. Okay, boleh. Okay, Bonda Nolia boleh menjawab ke soalannya? Alhamdulillah. Terima kasih Ananda. Sama-sama. Puan Fauzia? Tak ada. Okay, ada siapa soalan? Sekejap saya cari buku. Ustaz, 27 perang tu daripada keseluruhan perang, berapa jumlah semua perang? Lebih kurang dalam 84 perang. Masya Allah, terima kasih banyak. Okey. Baik, buku ni sekejap saya Tebal je. Masya Allah. okey, buku ni tak tahulah insyaAllah sempatlah, cuma ambil masa yang panjang lah. Ni buku dia ada 3 jilid. Dalam Arab itu, Ustaz? Okey, ni telah diterjemahkan lah. Ya Allah, kitab ni sangatlah best. Saya pernah baca dah jilid 1. Okay, ni dia terjemahkan. Tak ada lagi, Masya Allah. Kita boleh tengoklah semua para rasul, para nabi ni. Ni jilid yang pertama ni, dia cerita daripada Nabi Adam sampailah ke sampailah ke zaman Nabi Ayub. Sampai ke Nabi Zulkifli. Yang ni bab pertama. Lepas tu ada bab kedua, ada bab ketiga lah, ada jilid dia. Dia bagi sekali dengan box. Yang ni saya cadangkan lah. Kalau ibu-ibu boleh dapat lebih baik. Kalau tak dapat, tak mengapa. Tak mengapa sebab kisah para Nabi ni kita akan rujuk daripada teks Quran sebenarnya. Tapi dia bertaburan lah. Di dalam Quran ni dia tak letak dalam satu surah yang sama. Melainkan ada beberapa Nabi saja. Contoh Nabi Nuh, dia duduk satu surah. Ada surah lain tapi dalam satu surah tu khas untuk dia. Nabi Yusuf, dia khas dalam satu surah. Itu kita boleh tengok. Tapi setiap para Nabi ni rujukan dia Ibnu Katsir tulis metodologi kitab ni adalah berdasarkan kepada ayat-ayat di dalam Al-Quran. Nabi Zulkifli cerita tentang apa, Nabi Ayub cerita tentang apa, semuanya daripada teks Al-Quran. PDF saya tak save. Ustaz, memang Ustaz akan berjalan dengan kitab tu secara menyeluruh dari awal. Ya, betul. Kalau berjalan saya kena dapatkan lah. InsyaAllah, doakan. Tak jual ke tu? Saya tak jual. Tapi kalau nak, saya boleh tanyakan kepada sahabat saya. Sebab sahabat saya dia kerja kedai buku. Saya pun beli dengan dia je hari tu. Boleh tanyakan. Buku beli banyak mungkin dapat murah sikit, Ustaz. Mungkin insyaAllah. Kita tak beli, dapat murah sikit. Cuba Ustaz sendiri tengok. Kalau GNI nak beli kata, kita dapat murah sikit tak? Kan? Betul, boleh insyaAllah. Dia harga tu mesti boleh adjust insyaAllah. Tapi kurang dekat kulit Ustaz. Baru nak tanya. Berapa Ustaz? Satu kitab ke dia combo 3 terus? Saya tak pasti dia boleh beli kitab satu-satu sebab saya beli itu pun combo 3 jilid terus. Kalau ikut harga yang tertera ni 220. Combo 3 sekali? Combo 3 sekali. Baik. Okey je. Aku 200 lebih 3 buku okey lah. Biasa tu. Buku. Nak tulis lagi tak boleh Ustaz weh. Tak apa, kita baca separuh. Kalau tak habis kita, ini harta yang kita wasiat kat anak cucu lah. Betul. Mira minta hadiah jadi tahun ni Mira.
Sudah pasal ya Allah. Ustaz, Ada lah Ustaz orang punya mandi. Tak nak buat sirah apa ni? request ni. Sirah Nabawiyah ni pun tak banyak mana lagi kita baca Ustaz. Banyak tak. lagi ni. Tak apa. Kan? Dia sebenarnya saya suka macam ni. Kita nak baca sampai betul-betul faham. Dia berulang lah 3-4 kali sebenarnya. Yang penting kali pertama tu kita dah berjalan dan kita tahu secara umum dah. Kalau orang cerita, saya pernah dengar, bukan tak pernah dengar. Yang jadi isu sekarang. Kalau berjalan dengan guru. Itu saya macam tu. Oh ya. Betul. Allah insyaAllah boleh. Dia baca tak sendiri panjang, tak biasa, tebal tak ada betul. penjelasan. Kalau membaca saya rasa bohong je Ustaz. Boleh Okey, faham. tu saya tengok tu. Bonda Suwaya kata Masya Allah, dekat murah. Shopee ada 163. Lagi murah tu. Terima kasih Suaya. Sebab saya tengok saya punya ni dia tulis 220. Ada nampak? Sampai nombor 3 lah. Tak nampak pula ada harga sini 220. Saya beli dengan kawan lah. Yang kat Tak beli Shopee. kawan dia. Sebab saya sokong. Kat Shopee kadang kat Shopee kadang memang murah sikit. Boleh je Ustaz kalau kot, dia beli masa tu tengah edisi pertama kot. Suaya. Sebab tu mahal. Mungkin sekarang ada offer. Shopee selalu ada special price sikit. Ya. Okey, ada soalan lagi tak? Kalau tak ada kita tutup. Siap Ustaz, nak makan kot. Ustaz, dekat kitab Aku ensiklopedia bandar ni. sudah. Dekat kitab silakan. ensiklopedia ni dekat bawah tu kan Ustaz ada tulis 84 Ustaz ada perang, yang tanya apa 11 tajuk buku tahun. tu yang teks saya copy. 321 syuhadah tu itu bermaksud yang terkorban ke? Tajuk. Yang Yes, mati syahid. Yang terkorban syahid. sepanjang 84 perang tu yang terkorban syahid 321 saja. Saya nak bagi tahu Itu dikira sahabat Nabi? semua atau sahabat Nabi. Yang syuhada semua sahabat. Allahu Akbar. Saya nak bagi tahu dia angka yang paling yang ini minimal semua lah. dikira ahli syurga lah Ustaz kan? Betul lah. Semua yang mati syahid. Alhamdulillah. Sayang pula nak habis kitab ni. Okey, yang ni namanya kalau tak ada- Qasasul Anbiya. Ni Sahih Qasasul Tak nampak tu Anbiya. Ustaz. Tak berapa nampak sangat sebab Okey. kan. Tak apa Ustaz. Tak apa, nanti Ustaz hantar Ustaz hantar gambar. Nanti saya hantar gambar. Okey. Saya hantar gambar dekat Kak Intan. Nanti sebab saya nombor Kak Intan je, saya hantar kat Kak Intan ni. Ustaz minta tolong tengok Boleh, buku boleh. ensiklopedia Ustaz. Video apa? Ensiklopedia. Buku Okey. ensiklopedia. Yang ini. Oh tak nampak Ustaz. Kena dapat Ustaz Sekejap, nampak. saya nak ajar dia kejap ni. Sekejap. Oh, macam ni. Ustaz pakai background tu. Okey, nampak ni. Clear Ustaz. Alhamdulillah. Ni buku yang dia perang lah. Yang ni untuk yang Ibu Nurlia nak tengok. Kalau yang saya ni ada ni. Kisah sahih baru para jelas. Nabi. Ni kita adalah ada 3 kitab macam ni, tak nampak lah. Tu. Yang ni saya ada Ustaz. Ada alhamdulillah. Saya tak ada tambah-tambah tu. Harga dia memang macam tu. Tak nampak harga dia. Kena reverse sikit. Harga dia macam tu. 220. Kalau Shopee murah alhamdulillah boleh beli. Tak, dalam Shopee pun asal harga 220 kak. 3 buku Kak Ustaz. Dia cakap. Macam mana Puan Rosna? Dia ada 3 buku. Okey, ada alhamdulillah. Boleh lah. Ustaz, buku Ustaz tu berapa ringgit Ustaz? Buku saya tu 89. Tapi kalau dengan saya bolehlah dapat diskaun. Tapi kadang saya pun tak tahu harga saya penulis pun kadang lebih mahal daripada harga kat Shopee. Orang Shopee tak tahu lagi murah dengan Oh, beli dengan Ustaz. Macam mana beli dengan Ustaz? Kalau beli dengan saya bagi tahu dengan saya lah. Nanti saya boleh hubungi saya WhatsApp saya, nanti saya postkan. Ibu Nolia duduk mana? Duduk Malaysia ke Singapura? Nilai. Oh nilai. Boleh. Macam mana WhatsApp Ustaz tak tahu nombor telefon pun? Oh ya ke? Saya ingat dah ramai ada dah. Okay. Saya tak ada rahsia-rahsia lah nombor saya ni. PA pun tak ada. Saya lah yang ni. Okay, saya ada tinggalkan dekat mesej sebelah tu. Okay, terima kasih Ustaz. 014. Kalau beli dengan Ustaz dapat signature Ustaz. Tu yang penting. Kan? Ustaz buku kami ni tak ada signature lah Ustaz. Oh ya ke? Kalau jumpa Ustaz kami bawa lah pergi kat Ustaz. Boleh. Dia jemput lah datang rumah. Ustaz ni mukti sampai akhirat ni.
Oh, ya, masya-Allah. Astagfirullahaladzim. Jumpalah datang. Ada satu soalan lah dekat chat ni daripada Cikgu Rosita ni. Okey. Mana penerimaan orang kafir tentang bayaran jizyah tu? Penerimaan mereka sangat terbuka sebab mereka nak duduk di bawah wilayah kerajaan Islam. Dia tahu duduk dalam wilayah kerajaan Islam ni ada keadilan dan perlindungan. Jadi bila ada jaminan daripada Nabi macam tu, mereka rasa perlu ada timbal balik lah. Nabi bagi perlindungan dan mereka bayar cukai kepada Nabi SAW. Dan saya rasa benda ni diterima sampai ke zaman hari ni pun. Orang yang bukan Islam, orang Islam duduk di negara Islam, bukan Islam pun, mereka tetap kena bayar teks. Kan? Orang bukan Islam yang duduk kat negara kita ni pun bayar teks pada kerajaan. Walaupun kerajaan kita agama Islam adalah agama persekutuan, tak timbul isu pun. Penerimaan sangat terbuka. Okey, Alhamdulillah. Tak ada soalan lagi tak ada, kita tutup lah. 9.40 dah, masya-Allah. Hari ni lebih masa, masya-Allah. Jadi okey, tutup Ustaz. Okey, Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Kalau Ustaz tak free. Okey, jazakumullah khairan jazak Ustaz di atas perkongsian ilmu yang bermanfaat ini. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita. Kita ada lagi 4 syariah selepas ini. Lepas tu kita berjumpa dengan Perang Tabuk selepas ini. Walaupun rasa macam agak sedih jugalah sebab kita nak sampai di penghujung perang dah, insya-Allah. Diharap selepas ini ada ulang kaji semula lah Ustaz. InsyaAllah. Merajakan balik, insya-Allah. Kalau tak kita lupa, insya-Allah. Mudah-mudahan bertambah kefahaman kita, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita semua. Terima kasih kepada tim Gemah Nur Iman, sahabat-sahabat pecinta ilmu yang marahkan kuliah kita. Sikit ibahan Ustaz untuk hari ini. Kuliah asal kita 5.15 petang hari ini bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Misbah Hudujah Syarah Safina An-Najah. Dan kuliah-kuliah seterusnya boleh rujuk dia di grup masing-masing Gemah Nur Iman. Jadi dengan ini saya mewakili Gemah Nur Iman, mohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah, yang tidak baik dan kelemahan itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai untuk majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surah Tu'as. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Semoga bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.